Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siapa yang ada. Sebaiknya memang kena ada lah. Sebab mungkin Ana untuk tajuk bab 5 ni mungkin dah tak ulang juga dalam kelas. So sebabnya benda ni kita boleh tengok balik. Kalau tak dan tengok kata pukul 11 ni ada hal lah, tak apa lah. Okey, 11 tak sempat, tak apa. Boleh tengok hari esok ke apa ke. Kalau kata kerja banyak, okey tak apa, tak ada masalah. Okey, so right. So kita hari ni nak belajar bab 5, tamadun awal dunia. Sebelum ni tamadun dah, ni tamadun lagi. Tapi dia lebih kepada pengenalan juga. Sebelum ni kita belajar apa itu tamadun lah. Okey, sebelum kita masuk, boleh buka muka buku teks muka surat 90 hingga 115. Alright. Muka surat 90 ya. Tapi sebelum tu kita akan tengok kita akan buat sedikit recap. Okey. Recap bab 4 mengenali tamadun. Recap ni maknanya ulang kaji balik lah. Sorry, batuk sikit. Okey, mengenali tamadun boleh buka Ustaz 74 kalau nak tengok balik lah. Kita tengok balik apa itu maksud tamadun, konsep tamadun, ciri-ciri tamadun. Maknanya semua sebagai pengenalan saja. Tamadun tu apa, konsep tamadun daripada contohnya Ibnu Khaldun, ciri-ciri tamadun ada berapa. Tu semua kena tahulah. Mana bila orang tanya, yang ni clear. Alright. So kita recap balik. Ni contoh maksud tamadun. Tamadun dalam bahasa Melayu. Tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebudayaan serta perkembangan pemikiran ni semualah. Maknanya dia fokus juga kepada kebendaan. Maknanya macam dulu daripada kita tak ada KLCC, sekarang kita ada KLCC kan. Contohnya gitulah lebih kurang. Maknanya sebab dia kata kebendaan pada pencapaian. Dulu kita pakai kereta nak start kereta tu kena pulah depan tu, kena pulah starter kat depan. Dan ni tak payah dah, masuk kunci kereta je. Lepas tu pulah boleh dah. Alright. Next. Mengenali tamadun, saya cakap di Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dia bagi maksud macam mana contohnya. Konsep tamadun, umrah, hadarah. Hadarah maksud dia apa? Akidah, syara, akhlak. Macam cakap itulah madaniyah. Itu apa Cuma kita recap balik apa yang kita dah belajar itu. Okay, next. Recap mengenali tamadun. Ni ciri-ciri tamadun awal dunia. Kalau tak nampak tu buat nampak lah. Dalam buku teks ada ni. Tengok ni. Kebendaan, kesenian, kesusasteraan, perniagaan, sistem pemerintahan ni semua teknologi. Takkan masuk satu-satu. Sebab ni cuma recap saja. Benda dah ada dalam buku teks semua. Boleh tengok balik. Okay, subtopik. Lokasi tamadun dunia. Ini subtopik untuk bab 5 Lokasi tamadun awal dunia. Jadi ni lah. Kita bagi tahu lah apa ni. Untuk keempat-empat tamadun ni, dia benda ni sebenarnya dah belajar dulu lah masa tingkatan 4. Tapi dia bawa ke tingkatan 1. Sebenarnya tak ada masalah pun. Benda ni kalau baca, faham okey je, tak ada masalah. Cuma dia bila untuk yang lepas zaman tas antum semua ni, bila masuk form 4 nanti akan silibus ni akan lebih bertambah bertambah sikit lah daripada apa yang nak belajar dulu. So tak ada apa pun, baca je. Baca, faham, ingat. Yang penting cari apa persamaan. Biasanya basically bila sebut pasal tamadun semua ni, kena tahulah dia punya peradaban dia macam mana, kemunduran dia macam mana, zaman kemuncak dia macam mana, kegemilangan dia macam mana, teknologi apa dia pakai. Refer balik apa yang kita dah belajar ni.
Maknanya kalau sebut tamadun Mesopotamia, ni lah. Cuba tengok apa ciri-ciri ke-99 ni ada dalam yang tadi tu. Sama je empat-empat, maknanya 9 ni kali dengan 4 tamadun tu ada lebih kurang 36 ciri lah. Main kalau list tu sikit je kena ingat. Kalau tak baca je rasa banyak. Okay, and then lepas habis pada keempat-empat Mesopotamia, Mesir Purba, Indus, Wang He. Wang He ke Wang He ni bahasa Cina lah kan. Indus ni dia ni maknanya dia merujuk pada tempat yang berada kat India, Mesir Purba kat ni lah. Belah Arab Mesopotamia nanti kita akan tengok. And then perbandingan sumbangan tamadun awal dan akhirnya kesimpulan. Alright, jom tengok. 5.1. Ni muka surat berapa ni? Ni muka surat lebih kurang muka surat 92. Okey. Yang gambar rajah tu, pengenalan atas tu kan. Okey, kali ni ada saja nak pakai slide, nak tengok apa ni, ramai yang faham ke ramai yang tak faham. So please komen kalau ada benda. So next time akan apa ni gunakan buku teks. Dan tolong dalam ruangan chat tu tolong gunakan bahasa yang sopan lah. Sebab kita ni video ni public kalau kata 10,000 orang, 10,000 orang boleh baca komen ni Alright, so tengok lokasi tamadun awal dunia. Semua kena ingat lah ni gambar aja ni favourite dah. Afrika, tamadun Mesir Purba. Alright, Afrika, tamadun Mesir Purba. Kalau kat sini tamadun Mesopotamia, ada sungai ni sungai lah, sungai Euphrates dengan Tigris. Laut Arab, sungai Indus. Ni kat India lah ni, belah-belah sini. Tak kenal peta, tengok peta lah. Ni Swahi, Cina lah sini. Sebelah sini Kemboja, Cina, naik belah-belah Cina lah ni, sini. Malaysia dekat bawah ni, tak ada benda pun. Tak. Bawah ni tulis dah. Tamadun apa ni, kan. Alright. So next. Okay. Kita tengok tamadun Mesopotamia. Muka surat 94. Alright. So tamadun Mesopotamia secara ringkasnya ni lah kan. Kalau cara nak buat nota, nak suka buat nota yang macam ni. Sebab daripada baca yang panjang berjela berperenggan tu, anda pun macam benda apa dia nak cakap ni. Boleh tak highlight benda apa yang apa ni, isi penting je. Sebab panjang sangat nak baca. Kita highlight. Kalau sebab tu kalau anda memang jadikan buku teks sebagai buku sumber rujukan utama, tapi memang perlulah maknanya highlight. Jangan pakai highlight betul highlight yang marker tu jangan pakai pensel. Highlight lah elok-elok jangan highlight tu sampai koyak buku, jangan highlight yang sekadar kita boleh baca dan orang boleh padam. Alright, kalau ada soalan boleh tanya Okey. Terletak di barat Asia, terletak di barat daya Asia. Barat daya kenal tak? Apa tengok balik peta sini lah. Okey. Bermaksud tanah. Okey, apa ni maksud Mesopotamia ni? Bermaksud tanah di antara dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Daripada air sungai ni, air sungai Gunung Turki hingga air tu mengalir daripada Gunung Turki, air sungai tu sampai ke tanah pamah Iraq. Tengok peta kat mana Iraq, tanya pula dah kat mana Okey, berkembang dari zaman Neolitik masa. Maknanya tamadun Mesopotamia ni dia berkembang seiring, maknanya selari, maknanya garis masa dia sama. Okey, so maknanya pada zaman ni, zaman Neolitik ni berkembang jugalah tamadun Mesopotamia. Kerajaan pada tamadun Mesopotamia termasuklah Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldean, Assyria. So ini urutan dia 1, 2, 3, 4, 5. Dalam buku teks pun ada dah, tolong tengok Okey, orang Sumeria hijrah ke selatan Mesopotamia. Orang Sumeria, Sumer lah dipanggil. Dia menjalankan pertanian dan menebus tanah. Menebus tanah ni benda apa? Dia membina
sistem pengairan yang boleh kawal pergerakan air sungai. Macam mana tu Mak Lin tak faham dah. Macam mana dia tebus tanah? Tebus tanah ni macam tebus gadai emas tu ke? Macam kat bandar tu ke? Tak juga. Maksud dia tebus tanah sini, dia menggunakan balik tanah tu. Mana kata air sungai tu straight je. Oh, kata nak guna air ni payah. Kita bukan ada paip. Macam sekarang kita ada mesin, pump, boleh tarik. So, apa yang dia buat, dia ada paip pula dah. Dia guna tanah tu, dia buat macam ni lah, buat calongkang. Dia mengalir, ni boleh kontrol air sungai ni ngalir sini sikit, situ sikit. Jadi, berkembang lah, luas lah sikit air tu. Dan, memang kena ingat lah. Maknanya bila sebut pasal sejarah ni, dia lagi-lagi pasal tamadun, ingat balik lah macam kita dah belajar masa bab apa ni? Bab 3 itu, zaman paleo, neo semua tu. Ingat balik lah, maknanya apa ni, kita semua ni kebanyakannya persamaannya bermula pada sungai lah. Sebab apa sungai? Sungai ni nak minum air boleh. Ada ikan pun ada. Macam-macam lagi kan. Panas boleh mandi. Gitulah. Alright, tengok next. Ni ciri utama kerajaan Sumer. Bandar yang maju, pengkhususan pekerjaan. Maknanya bila sebut pengkhususan kerjaan, tak adalah semua orang sama je kerja. Makan pagi, petang, siang, malam sama je. Dan institusi yang kompleks. Dia ada macam-macam lah. Dia buat ni. Pengurusan simpan kira. Dia ada buat pengiraan tolak tambah. Tu lah kan. Kalau ikut pada maksud dia gitulah. Dan peningkatan teknologi. Teknologi ni maknanya dia ada alat lah. Alat-alat membantu dalam urusan kehidupan seharian. Macam dia nak membajak tanah ke apa, dia ada guna mesin. Dia pandai dah. Okey, perkembangan 4 tamadun awal dunia. Tamadun Mesopotamia. Okey, kita tengok dalamnya dia cerita pasal bulan sabit subur. Dia berkembang sebagai bandar besar. Dan struktur bandar diperbuat daripada tanah liat yang dijadikan bata. Dan juga kat bulan sabit subur ni, dia ni tempat lah kan. Tempat ibadat dibina di setiap pusat bandar. Okey, binaan pusat ibadat. Piramid ni, maknanya pusat ibadat tu bentuk dia piramid dah. Dipanggil zigurat. Salah je rasa ni. Tapi tak apa lah, tanda dalam apa ni, soalan kalau salah je tak apa. Selagi mana dia tak berubah maksud ke lain. Tiba ada satu dua makna ni, lebih kurang je sama maksud dia. Tak boleh lah. Maknanya kalau yang tu membawa maksud ke lain, tak boleh lah. Maknanya memang sah lah. Tak boleh ni, memang salah lah. Dan juga sebagai satu dinding pertahanan mengelilingi bandar. Maknanya macam firewall lah kan, istilah dia. Maksud firewall tu macam mana? Kita tengok gambar ni lah. Mana gambar tu? Mana gambar? Lebih kurang gini dah. Dia ada dinding macam tembok besar Cina kan. Keliling dia tu benteng lah. Maknanya kalau ada orang nak serang, boleh tengok ni selamat. Kalau ada tembok tu tinggi. Bila tinggi dari jauh boleh nampak. Kalau rendah mana boleh nampak benda. Kawan-kawan bila ada orang nak mari, kita nampak ada orang nak mari. Alright. Kita tengok negara Kuta Ur. Negara kota. Maksud dia kat sini, negara kota ni apa? Macam sama je dengan bulan sabit subur. Sabit subur ni. Dia adalah gabungan bandar. Kan? Bandar tu macam ni lah. Kalau kita nak faham kok, kita ada Taman Tah. Taman Tah tu sebenarnya kategori bandar juga. Cuma bandar kecil lah. Bandar macam bandar Taman Tah, bandar Jaya Gading, bandar benda lagi. Bandar Batu Tiga kan, ada kedai-kedai banyak tu macam bandar lah, ada kemudahan apa semua. Tapi dalam gabungan banyak bandar ni dipanggil satu daerah. Daerah dia ni daerah Kuantan. Dan tu lah macam dia punya hierarki dia, maknanya susunan dia, siapa yang lagi tinggi, siapa yang lagi besar, siapa yang lagi rendah, tu cerita dia lah. Dan negara Kuta Ur ni terletak di Sungai Euphrates, menjadi tumpuan perdagangan dia jauh seperti India. Maknanya mudah lah kalau dia nak pergi
pedagang India ni dia mudah lah, dia nak pergi di dalam situ senang lah, mana tempat dia nak berhenti, macam R&R lah bagi orang India ni kan. Orang India nak pergi jauhnya, Allah nak berhenti mana ni, nak tidur takkan nak tidur tepi jalan, boleh tak berhenti mana-mana ada ni apa ni, dia boleh berehat lah. Okey, ada soalan. Siapa ni Blue Scarf ni? Ni dah moden ke Mu'alim? Berapa bandar Mu'alim yang digabungkan? Dia tak disebut, boleh tengok sendiri dalam buku teks. Tapi perkataan gabungan bandar ni dalam bab 5 tak ada lagi diceritakan apa maksud negara kota. Maksud negara kota ni anda jumpa dalam bab 6. Tak ada pun dalam bab 5. So senanglah kalau nak faham, macam lebih kurang sama. Berkembang sebagai sebuah bandar ni pun macam bandar juga, dah pun dia beza. Mana macam banyak-banyak daerah dia macam bergabung menjadi sebuah bandar, macam bandar Kuantan. Banyak ni lah tempat dia. Okay, next kita tengok, inilah peta dia. Mana zoom ni? Right. Peta menunjukkan kawasan bulan sabit subur. Inilah Mesopotamia, Akkad, Babylon, Sumer ni lah kan. Ni sungai dia, ni lembah bulan sabit. Lembah ni lah satu macam daerah yang besar lah. Maknanya dalam ni dia ada tu lah. Dan macam center dia tu dia panggil Kota Ur. Mana ni? Negara Kota Ur. So ni lah dia punya benteng. Ni gambar buku teks jangan tanya ni Mu'alim ambil mana internet ni. Dah aja tak buka lah tu buku teks. Cakap buka buku teks. Okey. Dan habislah untuk Mesopotamia. Tu tengok Mesir Purba. Alright. Surat 98 ya. Mesir Purba terletak di lembah Sungai Nil terpanjang di dunia. Ni soalan favourite ni kalau dalam soalan ni diberi tanya. Suka tanya. Alright. Piramid dan Fir'aun tinggalan terkenal tamadun ini. So Mesir Purba ni tinggalan dia, kau sebut apakah tinggalan Mesir Purba yang terkenal? Apa benda kena tahu lah. 3 tahap pemerintahan. 3 tahap ni macam mana pula? Maknanya dia apa ni? Ni cara pemerintahan dia lah. Yang dalam buku teks ada jangan duk tokok tambah pandai. Tanya pula dah tahap pemerintahan yang apa ni? Mesopotamia macam mana? Dia tak ada cerita. Sebab ni dia benda ni dalam buku teks jangan ambil. Kalau tak nanti ada yang tokok tambah, ada yang tak betul. Jadi langkah selamat dan ambil yang ni saja. Alright. So 3 tahap pemerintahan. Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Alright. So nanti kita akan tengok apa benda setiap 3 pemerintahan ni. Dan Sungai Nil ni diistilahkan sebagai hadiah Sungai Nil. Sebab apa pula hadiah Sungai Nil? Ni satu je dia panggil. Sebab kalau macam standard sungai, dia bawa sungai je, air ada ikan gitu. Tapi yang specialnya dia bawa lumpur hitam yang subur untuk pertanian. Nampak tak? Ni kalau sungai lain macam pergi Sungai Pancing, lumpur mana banyak pasir je, pasir-pasir gitu je. Tak? Sungai Pancing ke air terjun Sungai Pandan, tak? Mana ada lumpur. Lumpur dah anyap rasa. Kan? Banyak pasir je lah. Dan sumber ikan lah boleh makan. Hubungan dan pengangkutan. Dan biasanya bila sebut sungai, tengok cara nak ingat. Bila sebut sungai, apakah kepentingan sungai? Basically ingatlah, dia kalau dia ada 3 benda lah, tak silap. Ikan, perhubungan dan pengangkutan. Lagi satu sumber air minum lah, kan? Takkan air dia nak macam mana pula kan? Dia bukan ada filter, ada kowei kat rumah dia, tak ada. Mana ada kowei? Apa yang ada kuku ke? Tak ada. Kan? Okey. Kita tengok apa ni? Laut Mediterranean.
Ni Mesir Purba punya peta Tengok daripada sini air ni mengalir, takkanlah laut tu ke bawah. Tengok betul, ni sungai ni, laut duduk atas, so mengalir ke atas lah. Tengok. Biar logik sikit daripada air sini laut ni, gunung ni, Gunung Saqqarah, Memphis, Giza, Heliopolis, Delta, hilir Mesir. Okay, hujan sikit bunyi atap. Sini sikit. Okey, ada orang tanya apa maksud hadiah Sungai Nil? Tadi tengok apa maksud hadiah Sungai Nil? Maknanya hadiah ni maknanya suatu kurniaan lah. Hadiah kan kurniaan. Kalau nak faham lagi hadiah ni kita tengok sinonim dia. Tengok kepada kurniaan lah. Okey. Dan seterusnya itulah dalam buku teks tu. Okey. Bukan ke maksudnya kebaikan yang dibagi ke? Tak, lebih kurang je, sama je. Yang penting kena tahulah bila sebut hadiah Sungai Nil ni tamadun Madi kena tahu. Jangan tertukar pula pergi masuk Mesopotamia ada juga. Disebut Mesopotamia. Tapi tengok hadiah, disebut hadiah Sungai Nil. Ni istilah dalam buku teks biasanya istilah ni dia ambil daripada yang betul punya, dia ambil yang dalam sejarah punya note. Alright. Perkembangan 4 tamadun awal dunia. Tamadun Mesir Purba, kerajaan purba. Ni kerajaan yang step 1 lah, step 0 dia lah, awal-awal dulu. Bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. SM tu sebelum Masihi kena biasa. Itu sebut dah dalam bab 3 itu. Dia tengok balik lah. Membentuk 2 kerajaan. Kerajaan dia ni, kerajaan utara, kerajaan selatan. Hulu lembah kawasan Sungai Nil. Nampak? Kerajaan selatan, hulu lembah kawasan Sungai Nil. Dah benda apa beza? Tak ada beza sangat pun. Beza dia sikit je. Tengok yang tepi ni. Suhu lebih sejuk berbanding selatan dan terbentang bawah ni terbentang luas berhadapan dengan pasir. Kerajaan selatan yang ni kerajaan utara yang ni suhu lebih sejuk daripada selatan. Kerajaan selatan ni special dia terbentang luas lah. Sebab tu lah dia macam taklah sejuk sangat pun, sebab dia belah tanah pamah. Belah apa gitu. Gini lah, kalau tak rajin pergi Cameron Highland, kena rajin pergi sekali lah. Tak? Maknanya bila naik ke tempat yang tinggi ni, dia altitude dia makin rendah, jadi suhu dia makin rendah lah. Makin lama makin sejuk. Bukan sebab ni, bukan sebab ada pokok benda, tak. Memang sebab faktor geografi dia. Lagi tinggi dia lagi sejuk lah. Dan disatukan Raja Menes yang menawan utara. Ni raja dia dah tanya pula, Raja Menes ni siapa? Raja lah yang memimpin. Raja Menes ni juga dia buka bandar Memphis yang menjadi tu. Biasalah typo. Faham lah. Menjadi ibu kota kerajaannya. Kerajaan pertengahan. Bermula tahun 2100, bukan 1100 yang sekarang ni sama 1100 sebelum Masihi. Sehingga 1650 sebelum Masihi. Berlaku perkembangan kesusasteraan dan ukiran. Masa ni lah, ni dia punya nota ringkas je ni, tolong buat dah ni. Wilayah kerajaan diluaskan sehingga selatan Sungai Nil. Kekuatan raja menyebabkan dia ada kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Ibu kota masa zaman pertengahan ialah Tebes. Dan raja hantar tentera lindungi pedagang daripada serangan jahat. Biasalah serangan jahat ni macam dia Landun lah. Landun tak ada kot. Panggil istilah dia penjahat lah biasa. Pada jahat raja akan hantar lah. Dan penduduk Mesir dia membina kubu sepanjang sungai ni dan akhirnya dia mengambil alih kota Nubia. Kota Nubia kat mana tengok dalam peta tu ni kerajaan baru pula. Tengok title besar-besar tu muncul bila golongan bangsawan.
perintah Mesir. Golongan bangsawan ni siapa dia pula? Itu cakap dah. Golongan bangsawan ni dia orang yang ni lah, orang yang biasanya orang yang berduit dan orang yang cerdik pandai gitulah. Fir'aun, dia memerintah, dia sebagai pemerintah, dan kerja Fir'aun dia membina pasukan tentera yang kuat mematahkan serangan orang luar. Fir'aun dia banyak Fir'aun ni gelaran dia ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Dah kuatnya ada 1, 2, 3, 4. Dia dah fikir dia muka sama ke macam mana? Tak. Dia menggunakan gelaran yang sama tapi dia orang lain-lain. Kalau tengok sejarah nanti masuk form tu, kita akan jumpa lagi Sultan Alauddin Riayat Shah 1, Sultan Alauddin Riayat Shah 2, 3 dan 4 gitulah, nanti kita akan jumpa. Tapi semuanya refer kepada orang lain-lain, merujuk kepada orang lain-lain. Raja Ramses terkenal pada kerajaan baru. Banyak bina monumen berupa berhala. Dah zaman ni kan, banyak berhala lah. Zaman kejatuhan pada Raja Ramses II. Zaman tu lah dia tak pergi. Tak boleh pergi. Pasal zaman tu berlaku kejatuhan. Dia tak ada cerita pasal apa. Okey. Habis pasal tamadun Mesir Purba masuk kepada tamadun Indus. Muka surat 100 tanya pula Mu'allim ni apa lompat-lompat pula ni? Ni khabar lah ni. Kata pening pula dah. Tengok molek-molek. Okey, perkembangan 4 tamadun awal dunia. Sungai tamadun Indus terletak di lembah Sungai Indus, barat laut dan utara India. Dikelilingi banjaran Makran. Banjaran ni benda nanti belajarlah geografi, tanya cikgu geografi. Banjaran ni kalau tanya anak dia gunung lah. Macam kita ada banjaran Titi Wangsa, macam tulang belakang Malaysia lah, yang terpanjang jugalah kat Asia ni ke dunia tak ingat dah. Ni banjaran Makran, pegunungan Baluchistan, Punjab, Rajasthan di bahagian timur. Nama pun nama macam nama-nama India belaka. Serta Kathiawar dan Gujarat di bahagian tenggara, bahagian barat laut. Dia kat belah situ dia banyak mengamalkan kehidupan secara nomad. Nomad ni dia pula, itu cerita dah, zaman dah cerita. Nomad ni pindah randau. Sorry batuk. Alright. 2 musim ekstrim. Hujan yang membawa banjir. Kalau hujan gila-gila punya. Hujan tu mengalahkan hujan kilat lah. Hujan kilat mana ada tak? Banjir kilat. Mana mengalahkan banjir kilat. Sangat-sangat kuat sangat. Dan kering membawa kemarau, tanaman jadi musnah. Mana merekah sangat-sangat, air pun tak ada, habis, mati habis pokok. Dan juga zaman Indus ni dia ada buat juga penanaman pokok gandum, barley dan kapas. Pembuatan barang daripada kapas dan besi. Kawasan lembah Indus dia berkembang menjadi bandar dengan berlakunya perdagangan dengan penduduk selatan Mesopotamia. Tengok je lah kawasan lembah Indus berkembang jadi bandar berlakunya perdagangan selatan Mesopotamia. Tengok macam mana berlakunya berkembang ni menjadi bandar. Tengok dia ada berlakunya perdagangan. Kena highlight lah ni point molek ni. Tengok buku teks, cari sendiri kat mana anda ambil. Jangan tanya pula Mu'allim ni ambil kat mana ni. Cari sendiri lah dalam buku teks. Buku teks tu dah ada dah. Carilah sendiri, takkanlah nak suap juga. Alright. Ni Mohenjo-daro macam mana bangunan tu. Dia macam bawah tanah sikit macam kita tengok zaman Neolitik ataupun zaman apa tu, zaman logam ke benda tu. Maknanya dia tak ada lah bangunan dia belah-belah atas. Dia masuk belah-belah bawah sikit. Pasalnya benda ni panas Dia duduk bawah ni dia macam beratap sikit. Tamadun Indus. Dia ada bandar terkenal iaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Dalam ni lah dalam tamadun Indus ni bangunan Mohenjo-daro.
Harappa. Okey, jurutera kat situ, mana jurutera ni lah engineer dia. Engineer pandai buat sistem baik dan pembentungan yang canggih. Macam ni lah, macam benda kuantan jugalah kot. Tak ada cerita sini. Dan maknanya dia buat sistem baik ni, kalau I nak mengalir tu mudah lah. Okey, sorry. Pergerakan pelat bumi yang menyebabkan berlakunya gempa bumi dan banjir. Maknanya pada zaman tamadun Indus ni, pergerakan bumi yang menyebabkan berlakunya gempa bumi dan banjir. Serangan orang Aryan mempercepatkan keruntuhan kerajaan tamadun Indus. Tengoklah, ini antara poin-poin penting. Okay, habis tamadun Indus. Tamadun yang ke berapa dah ni? Keempat dah rasanya. Tamadun Wang He. Wang He ke Wang dah penting lah. Bukan tanya Nahung macam ni sebut 102 Okay, kita tengok peta sikit. Kenal sikit peta ni. Soalan pun dia suka tanya juga. Sini sungai, hok biru ni sungai. Ni laut lah kan. Takkan laut mengalir ke sini pula, berat lah. Balik ni sungai Wang He, sungai Yangtze. Yangtze, Wang ni daerah lah ni. Nama sungai kat sini ada dua disebut kat sini kan. Kat sini berlakunya ni lah berlakunya dia punya apa benda ni, perkembangan tamadun Wang He. Kalau tengok Wang He ni Cina lah kan, tapi kalau nak sepanjang nak baca ni, dia macam taklah sehebat sangat kalau berbanding dengan tamadun lain. Okey, dua sungai utama iaitu sungai Wang He, iaitu gelaran di Sungai Kuning lah, dan juga terkenal juga sebab dia simpan lumpur kekuningan subur dari sungai Yangtze mengalir tengah ke timur hingga ke Laut Kuning. Takdirlah Sungai Wang He sebagai pertanian, peternakan, hasil hutan dan berburu. Banjir dia menyebabkan rosak tanaman lah, tenggelam kampung gitulah. Boleh logik je lah, fikir kena ingat. Cara nak ingat, nak shortcut sikit ingat kan. Dan dia pandai lah cara orang tu nak ingat. Macam mana tengoklah, carilah bersamaan dia. Kawasan terpencil. Satu hal sungai Wang He ni, dia tak ramai sangat orang datang pasal kawasan terpencil, pedalaman. Jadi orang pun tak nampak, jadi tak apa nak pergi lah. Pedagang pun tak mari lah. Satu hal mungkin orang tu bawa kapal besar-besar tak muat kan. Alright. Tamadun Wang He bermula 4000 sebelum Masihi dan ada 3 kerajaan baru. Kerajaan Shah, kerajaan Shang dan kerajaan Zhou. Zhou. Kulah sebut macam ni pun. Shah, Shang, Zhou. Okey, yang poin kedua, perkembangan pertempatan melahirkan beberapa bandar Wang He termasuk Anyang dan pusat kerajaan Shang. Anyang ni adalah pusat kerajaan Shang. Sorry yang bunyi atak hujan. Okey, tersebar sehingga ke selatan sungai Yangtze. Pada dinasti pada kerajaan Zhou, dia tersebar sehingga ke selatan sungai Yangtze. Okey, aktiviti tamadun dia bukan saja pertanian lah. Yang terbaca macam pertanian saja dia ni. Dia pandai buat tembikar, dia pandai buat kapal, menghasilkan varnis. Varnis ni macam pengilat lah. Sorry yang bunyi tak hujan, biar nak cuba rapatkan mic, so jadi tak bunyi kuat sangat. Sutura, sulaman dan ukiran. Alright, rasanya tu saja kesimpulan untuk 5.1 lah. Lokasi tamadun awal dunia. Okey, yang kita dah belajar 4 tadi tu, pembentukan tamadun awal dunia bermula di kawasan lebah sungai dan menjadi bandar akhirnya. Tu bersamaan lah tu. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kegiatan ekonomi yang berasaskan hasil pertanian berkembang dalam bidang lain. Maknanya bila ni bidang lain pun jadi maju. Pembukaan bandar telah mewujudkan sistem pemerintahan, sistem pentadbiran, sistem pengairan dan kegiatan perdagangan. Maknanya buka bandar ni macam-macam ada.
Hal ini memakmurkan dan menjadikan kehidupan manusia bertambah baik. Maknanya bila ada tu, jadi molek lah. Kalau lama kau molek. Okey, masuk 5.2. Pusat 104, perbandingan sumbangan tamadun awal. Alright. Okey, perbandingan sumbangan tamadun awal yang penting. Kita tengok aspek tamadun. Ini boleh tengok sendiri dalam buku teks. Negara kota diperintah oleh raja. Mesir purba dari Firaun. Raja berkuasa mutlak. Ni kena ingat satu semua sekali ni. Kalau nak cerita pun baca je sama je. Ni dia dah buat ringkasan semua dah ni. Senang dah nak ingat ni. Cuma tengok je. Okey, and then tamadun Indus. Teraju pemerintahan dipegang oleh golongan pendeta. And then dia ada tamadun Wang He, sistem politik berasaskan negara kota. Kegiatan ekonomi macam mana? Kegiatan ekonomi Mesir purba macam mana? Kegiatan ekonomi untuk tamadun Indus macam mana? Kegiatan ekonomi untuk tamadun Wang He macam mana? Teknologi. Kena tengok dah ni. Tapi mungkin taklah kena ingat semua. Kena ingat 2 hingga 3 point. Sebab biasanya soalan macam ni, biasanya soalan esei. Soalan esei ni macam buat karangan lah. Kalau soalan ni contohnya 20 markah. Nyatakan, perihalkan perbandingan sumbangan tamadun awal bagi tamadun Asia. Tamadun awal dunia. Ceritalah. Dari segi maknanya dari segi pemerintahan dan pentadbiran untuk ni 1 point ni untuk keempat-empat ni. 1 point ni untuk keempat-empat ni. 1 point ni untuk keempat-empat tamadun ni. Okey. Dari segi kesenian dan kesusasteraan. Ni tengoklah tulisan cuneiform ni macam mana, hieroglif ni macam mana. Hieroglif ni berbentuk lukisan, cuneiform ni berbentuk macam simbol lah, kan. Indus piktograf, gambar lah macam bentuk ni, macam gambar juga. Kita tengok sikit, tengok Google macam mana rupa. Zigurat yang berfungsi sebagai rumah ibadat, kan. Jadi dah cerita dah, zigurat tu sebagai rumah ibadat. Dan dia ada Sphinx. Sphinx ni itulah hak gambar macam Firaun kucing tu, apa tak panggil, kan. Kolam mandi besar, tamadun Indus, Wang He, kan. Tengoklah kesimpulan untuk bab ni. Nak habis dah ni. Ini pendek sikit, tak sampai sejam poin ni. Untung kelas tak sampai sejam, kan. Bab ini telah menjelaskan tentang lokasi 4 tamadun awal yang memberikan sumbangan kepada tamadun dunia. Pengetahuan kepada perkembangan tamadun awal ini menunjukkan kepentingan alam sekitar dengan kehidupan manusia. Maknanya bila ada pengetahuan, barulah boleh jaga alam sekitar. Pengetahuan kepada perkembangan dia menunjukkan kepentingan. Poin ketiga, hal ini menjelaskan perlunya kita menghargai sumbangan yang telah diberikan oleh masyarakat dahulu, khususnya dari segi menghargai sungai dan sumber alam. Sumbangan tamadun awal dunia ini menjadi inspirasi kepada perkembangan dan peningkatan tamadun Malaysia pada hari ini. Maknanya dia jadi inspirasi, pembakar semangat lah, gitulah lebih kurang. Bab seterusnya kita akan membincangkan tamadun Yunani, Rom, India dan China. Hak ni banyak sikit. Tamadun Yunani lagi lah, hak macam dia, hak Hercules tu, lebih kurang lah ada lah cerita. Dia tak sebut lah Hercules, tapi dia macam ke arah situ sikit lah, kan. End of chapter 5. Any question? We will have 1 minute wait. So ada soalan? Dan akan tunggu sekejap. Kau ada soalan?
Tak ada soalan? Tak ada soalan So kalau tak ada soalan, tak apalah. Okay, rasanya sampai kat sini saja. Kalau ada soalan, tanya Okay, so bila habis chapter 5 ni, habis bab 5 ni, buat latihan bab ni masuk exam ke? Okay, kalau tanya masuk exam, kalau kita ada peperiksaan pertengahan tahun, kita akan masuk sampai bab 4 sahaja. Bab 5 ke atas akan masuk pada akhir tahun. So kalau tak ada pertengahan tahun, siap akhir tahun memang masuk semua bab sekaligus. 8 bab semua masuk sekali Memang macam tu anda belajar dulu daripada form 1 sampai form 5, sekolah mana-mana pun. Akhir tahun je semua bab masuk. Memang parut sikit nak baca. Sebab tu dah kena baca pada awal. Kan? Okay. So, kalau tak ada apa soalan, rasanya habis sampai kat sini. Tapi tolong ni buat latihan dalam buku teks. Tanya pula buku teks soal berapa Maklim? Banyak soal pula. Tengok ni. Kan? Mana tu? Ni kena baca Okey, dalam nota anak tadi, yang ni anak tak cover Ni ada juga sikit lah nota dia lebih sikit. Kan? Dia lebih kurang sama je. Mesopotamia adalah nota tadi yang tak masukkan. Baca je lah. Kan? Dia ni boleh baca sendiri je. Tamadun Indah Wahid, ekonomi dia macam mana, cerita sikit ada situ. Teknologi dia macam mana ada kat sini, tengok Tengoklah ni pun ada simpulan. Okey, ni buat dalam buku teks muka surat 113. 113 ni 1 buat, 2 buat, 3 buat, 4 buat, 5 buat, 6 buat. Buat semualah surat 113. Yang surat 114 biar. Nombor 4, kepentingan kepimpinan dalam pembinaan suatu tamadun. Tu itu soalan KBKK KBKK. Dia soalan logik lah. Kenapa kepimpinan tu penting? Mana kalau macam sekolah lah, kenapa kena ada ketua kelas? Kan? Bincangkan sumbangan tamadun Indus dalam aspek perancangan bandar. Ni kena tengok lah. Tamadun Indus, apa sumbangan tamadun Indus dalam aspek perancangan bandar. Tengok balik apa dia menolong kita. Sejauh manakah tamadun awal dunia memberikan sumbangan kepada kita dalam bidang teknologi. Tengok soalan 5 dengan 6 ni kena 5 mungkin ada dalam buku. Nombor 6 ni kena ambil secara logik sikit. Tamadun awal dunia macam mana dia membantu kita dalam bidang teknologi. Okay. So contohnya dia membantu kita dalam mencipta. Dulu tak ada bajak sawah kan. Ni pakai mesin, dulu pakai lembu lah kan. Ni sekarang ni pakai mesin je. Nak production pun mudah, nak maintain quality pun mudah kan. Alright, rasa tu saja. Anak akan post balik video ni dan latihan yang kena buat ni dalam grup dalam grup apa benda panggil ni, grup classroom kan. Okey, rasanya sampai sini saja. Okey, assalamualaikum.